Dia hidup di darat dan di air. Di darat dan di air. Ini dikatakan orang Melayu. Sebab itu orang Melayu sebut tempat dia tinggal itu tanah air. Moyang kita lah tu. Yalah, orang kata, oh, tu orang Bugis. Yalah, alam Melayu. Masa tu bukan ada Bugis tak Bugis. Masa tu belum ada negara yang namanya Malaysia, belum ada negara yang namanya Indonesia, belum ada negara yang namanya Filipina. Kawasan ini disebut alam Melayu. Sepertinya Profesor Malaysia satu ini masih tetap saja memiliki pemikiran yang dangkal, yang selalu menceritakan kegemilangan masa lalu pada suatu wilayah, yang bukan dari wilayah teritorial negara Malaysia. Hanya saja, memiliki kaum yang sama, yaitu kaum Melayu. Dan oleh Profesor Malaysia satu ini, dianggapnya sebagai sejarah bersama. Mengapa demikian? Mungkin Malaysia tidak memiliki sejarah yang begitu membanggakan, hingga selalu membangga-banggakan kisah sejarah dari negara lain, untuk memupuk jati diri warga Malaysia, yang berinisial kaum Melayu. Yang dengan selalu mengatasnamakan alam Melayu. Seharusnya para profesor Malaysia menceritakan kisah sejarah perjuangan orang-orang Malaysia, yang terlibat dalam peperangan melawan penjajah, di dalam teritorial sebuah negara Malaysia. Agar jati diri warga Malaysia, benar-benar tertanam atas nama sebuah negara, bukan mengatasnamakan salah satu suatu golongan atau kaumnya saja. Profesor-profesor Malaysia tidak memiliki jiwa nasionalis, karena selalu mementingkan kisah sejarah kaumnya. Tidak mementingkan kisah sejarah kesatuan sebuah negara. Itulah lemahnya Malaysia, maka tidaklah heran, jika Malaysia selalu memiliki permasalahan perkauman, dari dulu hingga kini. Dan inilah Profesor Malaysia, yaitu Profesor Abdul Muati Ahmad, yang begitu bangga dengan kisah sejarah, dan yang selalu menceritakan salah satu kaum, yaitu kaum Melayu. Akan tetapi, kaum Melayu yang diceritakan dan dibangga-banggakan, tidaklah semua berasal dari teritorial negara Malaysia, melainkan dari negara lain. Yang hanya saja memiliki kaum yang sama, yaitu kaum Melayu. Sungguh tidak memiliki suatu jati diri, sebagai warga negara Malaysia. Nenek moyang kita ni, yang kita kata ta'tibah satu ni, dia bukan setakat belayak, bukan setakat dia buat kapal, dia tulis pula kitab ilmu pelayaran. Ini abad ke-17, tulis kitab pula dah, ceritakan. Sebab tu orang dulu, orang Melayu ni, dia belayak, dia berpandukan kepada bintang, dia boleh baca bintang. Bila boleh baca bintang, makna dia tak perlu ada kompas, sebab dia tahu dah nak arah ke mana. Lepas tu pula dia nak tahu dah dekat ke dengan pulau, dengan darat ke belum. Apabila dia lihat rumpai air, warna air laut, dia melihat kepada perlakuan burung. Burung terbang macam mana, dia kata, ni tak jauh, lebih kurang 3 batu lagi kita sampai darat. Pasal apa dia boleh buat macam tu? Sebab dia hari-hari belayak. Hari-hari belayak. Kan? Dia hidup di darat dan di air. Di darat dan di air. Ini dikatakan orang Melayu. Sebab itu orang Melayu sebut tempat dia tinggal itu tanah air. Dia tak kata tanah saja, pasal dia bukan hidup atas tanah saja, dia kena turun ke laut juga. Dan dia pun tak duduk di ayak saja, dia kena naik juga ke darat. Jadi disebut tanah air. Kalau orang putih dia sebut land, fatherland, motherland. Orang Melayu, sebab tu kita duk katakan Malaysia tanah airku. Kitab ilmu pelayaran. Jadi orang di kawasan kita ni, oleh sebab kita, saya katakan tadi kan, hidup di darat dan di air, maka kita menguasai kedua-duanya, tanah air, kan? Dan pelayaran pun kita cukup mahir. Ada seorang Bugis yang namanya Amanagapa. Amanagapa ni diperintahkan oleh sultan dia, bila nak pergi ke laut dan sebagainya ni, ada orang naik kapal, ada orang letak barang atas kapal dan sebagainya. Kemudian ada awak-awak kan yang mengendalikan kapal dan sebagainya. Jadi peraturan tak ada.
Bila tak ada peraturan, kita ni bangsa yang bertamadun. Bangsa bertamadun maknanya kita ada peraturan. Kita ada peraturan-peraturan. Sebab tu kalau kita pergi istana ada peraturan-peraturan. Ya. Jadi Amanagapa ni dia tulis, dia buat peraturan. Hukum Laut Amanagapa, dia panggil peraturan dia itu. Ya. Puan-puan tahu, apabila orang barat belayar sampai ke sini, mereka hairan. Sebab dia belayar daripada tempat dia tu main sini kan, berapa bulan baru sampai, tak ada peraturan apa-apa. Dia tengok, puak-puak ni dah ada peraturan. Maka mereka mengambil hukum Laut Amanagapa itu, diadaptasi menjadi peraturan pelayaran yang diguna pakai sebahagiannya sampai hari ini. Ya. Ni lah ni. Moyang kita dah tu. Yalah, orang kata tu orang Bugis. Yalah, alam Melayu. Masa tu bukan ada Bugis tak Bugis. Masa tu belum ada negara yang namanya Malaysia, belum ada negara yang namanya Indonesia, belum ada negara yang namanya Filipina. Kawasan ini disebut alam Melayu. Orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Siapa dia ni? Ini yang disebut, nama dia dalam catatan Antonio Pigafetta sebagai Enrique. Enrique ni kalau bahasa orang putih Henry lah, tapi orang Portugis dia kata Enrique. Dia ni hitam lah, orang duk mengikut laut ni kan, hitam lah, dibakar matahari, digaram di laut, air laut itu, maka hitam lah dia tu. Jadi disebut Enrique di Negrum, sebab Negrum itu hitam. Enrique di Negrum maknanya Henry yang hitam, ataupun Enrique di Malacca. Enrique di Malacca maknanya Henry dari Melaka. Pasal apa nama Henry? Sebab kalau bubuh nama Melayu dia sampai di Portugal takut kena bunuh. Jadi dibaptize, ditukar nama dia itu kepada Enrique. Sebab kapten kapal itu namanya Fernão de Magalhães, yang kemudian menukar namanya kepada Ferdinand Magellan. Jadi pernah dengar kan cerita Ferdinand Magellan itu? Orang putih pernah kata Ferdinand Magellan was the first man to circumnavigate the world. Dia adalah orang yang pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Sebenarnya dia tak komplit satu pusingan. Pasal apa dia tak komplit? Sebab dia mati di Cebu, di Pulau Cebu, di selatan Filipina. Itu ada satu pulau namanya Pulau Cebu. 1521, 10 tahun selepas kejatuhan Kota Melaka, mereka berlayar balik sampai ke situ. Dari Melaka balik ke Portugal, dari Portugal tukar pergi ke Spanyol, di Sevilla. Sevilla tu orang Spanyol sebut. Jadi 1521 sampai di Pulau Cebu tu. Masa tu Raja Cebu tu, Humabon, sedang menghadapi pemberontakan yang dikepalai oleh Datu Lapu-Lapu. Jadi Humabon ni dia bagi tahu dekat Spanyol punya kapal ni, dia kata tolong aku. Kalau hampa tolong aku izinkan hampa masuk berdagang di sini. Boleh berniaga di sini. Kan? Jadi Spanyol kata ini peluang kita. Satu lagi kapal yang dari Spanyol itu di bawah Sebastian Elcano, Victoria tu kapal itu, 2 tahun kemudian baru sampai balik. Jadi tak boleh kata mereka juga orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia. Inilah. Ini bukan cerita dongeng ni. Cikgu Harun Aminur Rashid mengambil inspirasi daripada kisah pelayaran tersebut dan menghasilkan novel beliau yang bertajuk Panglima Awang. Jadi Panglima Awang tu bukanlah nama Enrique tadi. Ini nama yang diberi oleh pengarang ini, Cikgu Harun ni. Dia Cikgu Harun Aminur Rashid. Itu gambar dia. Masa saya tingkatan 1 dulu, inilah buku yang kami baca. Dalam subjek bahasa Melayu ada 1 minggu tu sekali kita baca novel Panglima Awang. Yang tu di laut no. Di ayak. Cuba kita tengok pengangkutan di darat pula, macam saya katakan tadi kan. Nenek moyang kita tu naik Bentley. Ni gajah belakang.
Tengok, seekor gajah berapa orang naik tu? 4-5 orang. Gajah-gajah besar. Dalam catatannya, pedagang-pedagang dari timur dan dari barat, khususnya dari barat, datang ke Kedah tu banyaknya untuk beli gajah. Kedah adalah pengeksport gajah yang terkemuka. Tadi dia belayak, dia tulis kitab kan pasal belayak. Hak ni dia tulis pula kitab pasal gajah. Manuskrip ilmu gajah. Termasuklah words, kata-kata yang digunakan untuk mengendalikan gajah. Apa nak kata bila nak suruh gajah tu pergi ke depan? Apa nak kata nak suruh gajah tu belok kiri, belok kanan, nak suruh gajah tu duduk supaya mereka senang nak turun dan sebagainya. Jadi keywords itu ditulis di dalam manuskrip ilmu gajah ni. Orang putih mai dia tengok, oi pandainya pok-pok ni. Dia boleh kontrol gajah. Maka mereka transcribe dan jadikan buku oleh orang putih. Dia ambil daripada kita punya nenek moyang. Lepas tu dia bagi tahu kita nenek moyang apa tak erti pasal tu. Dan kita pun percaya. Lekeh sungguh lah kita ni. Ilmu bedil. Pukul 10.30 lah ilmu bedil. Ini tak payah cerita lah. Sebab itu tak betul lah perempuan ya. Kalau kita kata Melaka jatuh tu sebab orang Melaka guna kerih dengan lembing saja. Sebab kita dah ada ilmu bedil. Yang besar-besar nama dia Meriam. Yang kecil sikit namanya Lela Rentaka. Yang boleh angkat dengan tangan kita kata istinggar. Yang mulut besar macam itu, bubuh macam-macam lalu tembak dia keluar banyak kan, itu namanya pemuras. Dalam bahasa Inggeris dia kata blunderbuss. Nak pendek macam Pirate of the Caribbean tu, itu namanya terakul ataupun tarkul. Semua nenek moyang kita dah buat dan gunakan. Ini adalah meriam terbesar buatan Melayu. Hari ini kalau siapa nak tengok, pergi ke Bangkok, apabila pergi ke istana Raja Bangkok ataupun dia punya wat tu, saya tak ingat apa nama wat tu lah. Depan dengan wat tu ada satu bangunan Kementerian Pertahanan Thailand. Di perkarangan Kementerian Pertahanan itulah diletakkan meriam ni. Meriam yang paling besar nama dia Sri Patani. Tahun 16 lebih, meriam ini digunakan oleh Ratu Patani. Ini meriam yang paling besar. Kerajaan Patani Melayu. Macam biasalah orang tua kita, dia dah buat senapang, dah buat semua peluru kan. Dia tahu sukatan belerang nak buah banyak mana kan. Peluru berapa nak pakai. Kita ni orang Malaysia ni, orang Melayu di tanah Melayu ni, oleh sebab kita ada banyak timah, kita lebok timah hitam untuk buat peluru bulat-bulat. Orang barat dia pakai batu, dia licin batu bulat tu macam biji guli. Kita tak main batu lah sebab kita banyak timah, dan lebih teruk kena timah daripada kena batu. Kena timah dengan panas dia, lagi teruk. Jadi moyang-moyang kita tu bila dah buat senjata api, dia tulis juga buku. Jadi jangan katalah orang tua kita tak menulis. Semua benda hak saya tunjuk tadi ada kitab dia kan. Kitab Ilmu Bedil abad ke-16. Diceritakan dalam kitab Ilmu Bedil ini sukatan peluru belerang kan, nak menembak berapa jauh, berapa sukatan dia. Dah ada semua tu. Ini lagi satu, mentera menembak. Apa nak baca masa nak tembak supaya pergi tepat. Petua menembak. Bukan hanya setakat petua saja, bukan setakat mentera saja, petua pula menembak abad ke-17. Apa kandungan buku ni? Buku ini menyatakan dengan jelas sukatan bahan sendawa kalium nitrat, sukatan nak menembak tu. Macam mana nenek moyang kita. Kilang buat senjata api ni paling besar pada satu ketika ialah di tebing Sungai Tembeling di Pahang. Itu kilang tempat buat dia. Tempat yang banyak
sendawa ni yang dibuat banyak ni ialah di Naning. Kalau seberang sana di Minangkabau, kalau di Borneo di Sarawak, kalau di tanah Jawa, Pulau Jawa itu di Gresik. Itu adalah merupakan tempat-tempat pusat-pusat pembuatan senjata api Melayu dulu. Ni dia ada senapang senjata api, kemudian dia ada sundang di belakang dia, di pinggang dia ada kerih. Lagu ni orang nak pergi ke Medan, bukan bawa satu senjata aja, bawa senapang aja, tembak pum sebiji, lepas tu lari. Bila nak perang kan, tembak sebiji lepas tu lari, sebab dia peluru satu-satu dulu. Ini tentera Aceh. Nak tunjuk bahawa pada waktu itu inilah cara orang prajurit pergi perang. Dia ada senjata api, ada yang bawa lembing panjang, tapi tak tinggal pedang dan juga keris di pinggang. Ataupun kalau orang Aceh itu dia bawa dia punya rencong, senjata tikam dia.